Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan teruskan untuk topik sains tingkatan 1 kita, masih di bab 4 iaitu pembiakan. Hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan topik 4.6 iaitu kemandulan dan pencegahan kehamilan. Sebelum kita mulakan topik kita, kita haruslah faham dahulu apa itu kemandulan. Kemandulan ialah ketidakupayaan seseorang untuk melahirkan anak, di mana apabila pasangan suami ataupun isteri tidak berupaya mempunyai zuriat, suami ataupun isteri ataupun kedua-duanya mungkin mandul. Okey, jadi dekat sini kemandulan ni adalah di mana sama ada suami ataupun isteri ataupun kedua-duanya mempunyai masalah dalam menghasilkan zuriat. Okey, jadi biasanya sekiranya setelah setahun pasangan berkahwin, sekiranya mereka masih tidak mempunyai zuriat, mereka disarankan untuk mendapatkan rawatan daripada doktor. Jadi apabila mereka berjumpa dengan doktor, mereka akan dapat mengenal pasti siapa yang bermasalah dan macam mana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Ini adalah beberapa punca kemandulan dalam lelaki dan juga wanita. Kita akan tengok kedua-duanya. Yang pertama, untuk lelaki dan wanita, kemungkinan besar adalah hormon yang tidak seimbang. Biasanya hormon yang tidak seimbang ni yang mempengaruhi penghasilan zuriat. Dan kemudian, organ seks cacat ataupun dijangkiti penyakit. Dan juga, kemungkinan sama ada lelaki ataupun wanita mengalami masalah kesihatan seperti kencing manis. Untuk lelaki, ada kemungkinan besar testis tidak dapat menghasilkan sperma. Jadi apabila testis tidak dapat menghasilkan sperma, awak kena ingat, persenyawaan tidak akan dapat berlaku. Kerana syaratnya mesti ada sperma, mesti ada ovum. Selain itu, mungkin bilangan sperma tidak mencukupi. Ini mungkin adalah disebabkan gaya hidup. Contohnya, merokok, minum arak ataupun mengamalkan gaya pemakanan yang tidak sihat. Kemudian, kualiti sperma rendah. Bukan sahaja kuantiti tadi ya, kualiti sperma juga memainkan peranan penting dalam menghasilkan zuriat. Dan juga kemungkinan besar lelakinya mati pucuk. Jadi untuk wanita pula, ovari tidak dapat menghasilkan ovum. Kena ingat, kena ada sperma dan kena ada ovum. Kalau kedua-dua ovari tidak dapat menghasilkan ovum, maksudnya tiada ovum dapat dihasilkan dan tiada persenyawaan akan berlaku kerana wanita tidak boleh menghasilkan ovum. Tiub falopio tersumbat, uterus tidak normal dan juga ketumbuhan dalam uterus. Jadi ini adalah salah satu sebab kenapa selepas tahun kita haruslah berjumpa dengan doktor untuk kita mengenal pasti masalah. Siapa yang bermasalah dan macam mana kita nak selesaikan. Kita akan tengok kaedah mengatasi kemandulan. Kita akan tengok beberapa rawatan dekat sini. Yang pertama, kita ada rawatan hormon. Di mana tadi kita dah nampak, sama ada lelaki ataupun wanita, masalah utamanya adalah masalah hormon. Jadi dekat sini rawatannya adalah dengan mengambil pil hormon atau suntikan untuk meningkatkan pengovulan ataupun dalam perempuan atau penghasilan lebih banyak sperma. Jadi hormon ni memainkan peranan penting. Hormon ni lah yang akan menyebabkan pengeluaran ovum dan juga pengeluaran sperma. Jadi bila adanya suntikan ini, ovum akan dapat dikeluarkan dan juga kemungkinan besar sperma yang dihasilkan, kualiti dan juga kuantitinya akan menjadi lebih baik. Kemudian pembedahan. Pembedahan dilakukan terhadap wanita yang mengalami masalah tiub falopio tersumbat. Jadi dekat tadi, dekat bahagian wanita, kemungkinan besar ada masalah tiub falopio tersumbat. Jadi daripada masalah ini, doktor akan melakukan pembedahan supaya tiub falopio itu dapat disambung dan ovum dapat dihasilkan. Dan juga bertemu dengan sperma ketika di dalam fallopian tube.
lelaki mengalami masalah saluran ductus sperma yang tersumbat. Okay, jadi kalau perempuan mungkin tube fallopian dia tersumbat. Sebab itulah ovum tidak dapat berjumpa dengan sperma. Manakala untuk lelaki mungkin saluran ductus dia tersumbat. Jadi oleh itu sperma tidak dapat disalurkan. Okey, untuk mengatasi kemalulan, kita juga ada kaedah persenyawaan in vitro ataupun IVF. Okay, in vitro fertilization. Di mana prosedur ini dijalankan untuk wanita yang mempunyai masalah falopio tersumbat. Okay, jadi dari tadi kita nampak pembedahan. Okay, salah satu cara untuk ni adalah IVF. Okay, dia pilihan. Kalau kita tak nak buat pembedahan, kita boleh juga melakukan IVF. Okay, di mana contoh dekat sini kan. Kaedah ni dia mengeluarkan ovum dari ovari untuk disenyawakan oleh sperma di luar badan. Okey, kalau nampak dekat sini, ini adalah sistem reproduktif wanita. Okey, ovari dia akan menghasilkan ovum. Ingat kalau tube fallopian tersumbat, ovari kemungkinan besar tidak bermasalah. Okey, jadi kalau ovari tidak masalah, jadi tidak ada masalah untuk wanita itu mengandung. Tetapi disebabkan tube fallopian tersumbat, sperma dia tidak dapat disenyawakan dengan ovum dekat dalam fallopian tube. Okey, jadi apa yang doktor akan buat dekat sini? Yang pertama, egg retrieval. Okey, di mana telur-telur ataupun ovum dia akan keluarkan. Ni ovum. Okey, dia akan keluarkan ovum daripada ovari tadi dan kemudian dia akan disenyawakan dengan sperma dekat luar badan wanita dan juga lelaki. Okey, di mana kedua-dua ni sperma dengan ovum ni dia akan disenyawakan di dalam radas. Peralatan makmal. Okey, dan setelah itu contoh embrio yang terbentuk. Nampak embrio ni? Jadi yang mana yang dah berjaya disenyawakan akan dimasukkan kembali ke dalam uterus. Okey, kita dah nampak tadi macam mana cara untuk menyelesaikan masalah ketidaksuburan ataupun kemandulan. Sekarang kita akan tengok kaedah pencegahan kehamilan. Kaedah pencegahan kehamilan membolehkan pasangan untuk menentukan bilangan anak mengikut keupayaan ekonomi dan masa. Okey, jadi yang ini memang perlu di titik beratkan. Okey, kadang-kadang ada orang tidak mengamalkan perancangan keluarga dan anak dilahirkan. Contoh, ibu bapa tidak bekerja tapi anak yang dilahirkan sampai 9-10 orang. Okey, jadi dekat sini masalah macam mana dia nak memberi makanan ataupun kehidupan yang selesa kepada anak-anak. Oleh itu, sebab itulah kita haruslah merancang keluarga mengikut ekonomi dan juga masa. Yang pertama kita akan tengok pil pencegah hamil. Okey, di mana ini ialah pil hormon. Okey, pil hormon ni dia akan menghalang proses pengovulan. Okey, jadi kita kena ingat setiap wanita ni dia akan mengeluarkan ovum 1 bulan 1 kali. Okey, iaitu hari ke-14 selepas hari pertama datang haid. Okey, jadi pengovulan yang biasanya berlaku tidak akan terjadi sekiranya wanita tersebut mengambil pil pencegah hamil. Okey, ditelan oleh wanita setiap hari selama 21 hari selepas haid. Implan. Penggunaan implan merembeskan hormon yang menghalang ovari daripada menghasilkan ovum. Tahan selama 5 tahun. Okey, jadi implan ni dia akan ditanam dekat bahagian bawah kulit. Okey, bawah lengan. Okey, jadi dia akan tahan selama 5 tahun dan fungsinya adalah untuk menggalakkan perembesan hormon. Okey, supaya ovari ni dia tak dapat menghasilkan ovum. Ingat, kalau tak ada ovum, tak ada persenyawaan. Kemudian kita ada penggunaan kondom. Jadi kondom dipakai pada zakar lelaki sebelum persetubuhan dilakukan bagi menghalang
sperma daripada memasuki faraj. Okey, semasa proses ejakulasi. Okey, jadi pemakaian kondom ni pun salah satu daripada perancangan keluarga juga. Kemudian kita ada alat kontraseptif dalam uterus. Okey, ataupun kita panggil sebagai intrauterine contraceptive device, IUCD. Okey, di mana IUCD kalau nampak ini adalah IUCD. Dia satu alatan yang sangat kecil dimasukkan ke dalam uterus wanita bagi mengelakkan sperma bersenyawa dengan ovum. Okey, jadi kalau nampak dekat sini dia akan tutup bahagian ovum ni. Okey, jadi ovum ni dia tak akan bertemu dengan sperma. Kemudian kita ada vasektomi. Memotong dan mengikat kedua-dua ductus sperma melalui pembedahan supaya tiada sperma yang dipancutkan semasa ejakulasi. Kalau nampak ini adalah sistem reproduktif lelaki. Okey, dan ductus ni, okey, nombor 1 dengan nombor 2 ni dia akan potong. Potong dan ikat. Okey, supaya sperma yang dihasilkan dekat bahagian testis ni dia tak akan dapat disalurkan keluar daripada bahagian sistem reproduktif lelaki. Jadi sebab tu semasa persetubuhan tiada sperma yang akan dihasilkan dan kemudian tiada persenyawaan yang akan berlaku. Kemudian kita ada ligasi. Okay, kedua-dua tiub fallopian dipotong dan diikat melalui pembedahan supaya ovum tidak disenyawakan. Jadi dekat sini pun sama. Okey, lelaki boleh buat pembedahan, perempuan pun boleh buat pembedahan. Di mana dekat sini tiub fallopian ni kita akan potong juga. Dan juga ikat. Supaya ovum tadi dia tak akan keluar daripada bahagian tiub fallopian. Okey, kemudian kita ada kepentingan pemeriksaan kesihatan dan rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan. Okey, yang pertama, pemeriksaan kesihatan atau ujian saringan dijalankan sebagai penilaian untuk mengesan simptom awal penyakit kronik pada sistem pembiakan. Okey. Jadi, kalau usia kita semakin meningkat, patutnya setahun sekali kita dah boleh melakukan pemeriksaan kesihatan. Okey, supaya kita tahu bahagian mana badan kita yang bermasalah. Okey, jadi kalau kita cakap pasal sistem pembiakan ni, dia agak sensitif. Okey, jadi kalau kita takut berkenaan ni, lebih baik kita rujuk kepada doktor. Okey, lagi-lagi kalau dah kahwin setahun tapi tak boleh nak melahirkan anak. Kanser yang melibatkan sistem pembiakan seperti kanser rahim, kanser cervix dan kanser prostat masih boleh dirawat jika dapat dikesan lebih awal. Okey, jadi masa dia memainkan peranan penting kat sini. Lagi cepat awak kenal pasti sakit awak, lagi cepat ianya boleh dirawat. Kemudian, amalan pemeriksaan kesihatan dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan yang memerlukan kos rawatan yang tinggi. Oleh itu, wang dapat dijimatkan untuk kegunaan jangka masa panjang. Kaedah pencegahan kehamilan yang betul dan selamat dapat difahami dengan mendapatkan nasihat dan penerangan daripada doktor semasa melakukan pemeriksaan kesihatan. Okey, jadi sekiranya seorang wanita itu cuba untuk merancang keluarga, apa-apa dia perlulah rujuk kepada doktor. Okey, jadi untuk topik ini sampai sini sahaja. Okey, jadi kita akan teruskan untuk topik yang seterusnya di dalam saluran seterusnya. Okey, jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera.